kita dia kuliah subuh. Kalau boleh bila pagi lagi kena handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama dan yang utamanya, marilah kita bersama-sama merafakkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kita melafazkan ucapan alhamdulillah. Kerana sehingga kepada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita nikmat yang cukup besar. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup dalam keamanan, ketenangan, dapat beribadah dengan cukup sempurna, dapat kita merasai kelazatan dan kenikmatan berpuasa di bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Amat rugilah bagi mereka apabila berlalunya Ramadan maka tidak diampunkan dosa-dosa mereka. Amat rugilah bagi mereka yang mana ketika berlalunya Ramadan masih lagi tidak mendapat jaminan daripada Allah, iaitu pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amat rugilah bagi mereka di 10 yang terakhir ini masih lagi leka lalai dengan ganjaran dunia yang ingin direbut, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran yang besar di 10 akhir Ramadan yang hanya datang setahun sekali, yang mana kefarduannya selain daripada puasa, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan bilangannya, iaitu 30 hari. Daripada 365 hari kita setahun, 30 hari sahaja. 30 hari. 30 hari. Jika sekiranya takdir Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita 30 hari sahaja kita akan hidup, agak-agaknya macam mana ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah panggil untuk kita berpuasa dalam tempoh 30 hari untuk aku, kata Allah. Untuk aku. Puasa ni untuk aku.
Tapi ibadah yang lain semua kita buat untuk diri kita, menyelamatkan kita ni, kan? Solat yang kita buat untuk menyelamatkan kita daripada azab kubur, menyelamatkan kita di yaumul mahsyar. Zakat yang kita keluarkan menyelamatkan kita daripada diazab kubur dengan azab yang pedih, kan? Daripada kita dicurahkan dengan api neraka yang panas yang menggelegak. Tapi puasa ini Allah yang membalas dengan sebaik-baik balasan. Dan balasan Allah itu, janji Allah itu satu janji yang cukup kukuh. 1400 tahun Allah telah pun menjanjikan bahawa, kan, di bulan Ramadan ini yang berpuasa, dalam hadis yang masyhur sebagaimana sabda Nabi SAW, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, atau kama qala Nabi SAW, yang mana bila puasa di bulan Ramadan penuh keimanan, penuh pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjaga puasa sebaik-baiknya, mengharapkan supaya Allah menerima puasa kita, mengharapkan supaya diampunkan dosa kita di bulan Ramadan, mengharapkan supaya dibebaskan kita daripada api neraka pada akhir Ramadan, berlalunya Ramadan, maka Allah berikan ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan segala dosa kita yang lalu. Kita hidup 40 tahun, kita hidup 50 tahun, kita hidup 60 tahun, berapa banyak dosa dan maksiat yang telah kita buat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lalai. Tapi itulah manusia, kan? Tidak menafikan fitrah manusia yang sentiasa bergelumang dengan dosa. Tapi sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan lagi ganjaran yang terbaik. Janji-janji yang mana Allah nak supaya kita semua keluar daripada bulan Ramadan ni diampunkan dosa-dosa yang lalu. Dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang di-Pertuan Agong datang baru ni dekat Melaka, kan? Bagaimana persiapan kita bertemu dengan yang di-Pertuan Agong? Semua dicantikkan, kan? Melaka ni daripada pintu masuk Aikro sampailah ke Bandar Melaka semua dicantikkan. Traffic light daripada ada yang berkelip-kelip, semua traffic light jalan lancar je. Sehingga ada yang beritahu saya semalam, kan, saya pergi Bandar Ili Ustaz, katakan malam tadi orang beritahu saya pergi Bandar Ili Ustaz, saya tengok lengang. Saya pun macam tak percaya kenapa lengang. Kemudian dekat setiap traffic light ada polis. Saya kata, oh bila tu? Dia kata hari Jumaat. Hari Jumaat, iyalah, Agong datang. Oh patutlah lengang jalan. Betul lah pun, sebab trafik telah mengalirkan semua lalu lintas ketika mana yang di-Pertuan Agong nak datang, kan? Itu nak menghadap yang di-Pertuan Agong, manusia nak menghadap yang di-Pertuan Agong. Ketika mana saya pun bertugas jumpa yang di-Pertuan Agong, sempoi je, kan? Tak ada protokol pun. Yang protokol tu unit protokol, tapi Agong sempoi je. Anak-anak tahfiz daripada Imtiaz ajak bergambar, kan? Agong berhenti, yang di-Pertuan Agong berhenti bergambar, selfie lagi. Di Masjid Selat saya cakap, semua orang takut-takut. Semua orang angkat kamera je, minta izin dengan yang di-Pertuan Agong nak bergambar selfie. Yang di-Pertuan Agong pun selfie je. Tak ada salah pun, kan? Itu kita dengan manusia. Ini kan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah bagi mereka yang berpuasa, yang menjaga puasa mereka. Kerana apa? Bagi orang yang berpuasa ini pada mereka dua kegembiraan. Orang yang puasa dengan penuh keimanan ini, dengan penuh pengharapan, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ada dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika berbuka. Ada tak kita waktu berbuka monyok je? Agaknya sebab suruh orang rumah masak lain, orang rumah pun masakkan lauk lain. Apa yang ada je lah bang, monyoknya. Pun tak ada juga. Apa yang ada depan mata tu disebatnya, kan? Habis licin juga. Anak-anak kita pun berpuasa, kita tengok mereka dekat meja makan, tak ada pun yang muka kelat-kelat kan, tak ada. Sebab apa? Nak berbuka ni memang dalam keadaan gembira, kan? Dan yang kedua, kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gembira bertemu dengan Allah, itu janji yang pasti. Kita ni datang dengan membawa banyak dosa,
yang telah kita buat selama mana kita hidup sebagai khalifah di muka bumi. Berapa ramai yang mentadbir tetapi curang dalam pentadbiran mereka, yang menguruskan kerajaan kan, terlibat dengan rasuah sana, rasuah sini, penjawat awam sana ada rasuah semua, sini ada rasuah, bank ada rasuah, swasta ada rasuah, kilang-kilang ada rasuah, kontraktor semua berrasuah. Jadi bagaimana agaknya dalam sumber harta kita, dalam mengurus bumi ini, yang terlibat dengan rasuah bukan orang kat sini lah, yang kat luar, yang secara nyatanya banyak dalam berita, kan? Bagaimana ketika nak bertemu dengan Allah, amanah yang diberikan tidak dipikul dengan sebaiknya. Janji Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan gembira. Dan bagi orang yang berpuasa, dalam sebuah hadis, bagi orang yang berpuasa, masuklah ke dalam syurga Allah melalui satu pintu, iaitu pintu Babur Rayyan. Pintu khas bagi orang berpuasa. Pintu Babur Rayyan dikatakan dalam hadis masuk berbondong-bondong. Maknanya masuk, seramai-ramai masuk. Nabi SAW gembira, kan? Tahu ini yang masuk ni semua umat aku yang berpuasa. Dan juga pintu-pintu kebajikan yang lain juga. Pintu solat, ada orang masuk melalui pintu solat, ada orang masuk melalui pintu sedekah. Dan di bulan Ramadan ini juga bagi orang yang berpuasa, Allah berikan ganjaran padanya. Setiap amal kebajikan yang dibuat digandakan, kata ulama 10 kali ganda. Ada ulama kata 70 kali ganda. Ada ulama kata 700 kali ganda. Allah nak bagi rahmat semua, Allah nak bagi. Dalam kita leka, Allah nak bagi. Sebab apa? Allah nak kita keluar daripada Ramadan ni, bulan Ramadan ni, keluarnya kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Maknanya terhapus dosa-dosa kita. Kita buat salah dengan bos kita, belum tentu bos kata maafkan, tapi lepas tu dia tak bagi dah kita tugas. Terasa kita, apa pasal ni? Takkanlah sebab satu kesalahan kita, kan, bos tak bagi dah lagi tugas lepas tu. Kita rasa kita boleh buat dah, benda ni kita dah biasa buat, tapi sebab kerana satu hari tu ada slack je, tak bagi dah. Itu pun kita dah rasa macam kecil hati je bos ni. Kecil je aku pandang. Tapi sebab bos, kecil je aku pandang. Ini Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah pun rasa sesal dengan kita. Allah panggil kita. Dan di 10 malam yang terakhir ini, kan, seperti mana muslimin, muslimat, ibu-ibu, kan, kita tahu 10 akhir ini Nabi SAW mengajak kita untuk melipat gandakan amalan. Tanya diri kita. Nak tahu iman kita tinggi mana, nak tahu akhir hayat kita, pengakhiran kita dengan kalimah la ilaha illallah ataupun opocut macam saya kata. Nak tahu kita ni, diri kita ni, kan, sama ada kita ni sentiasa ingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah itu, jiwa-jiwa akan menjadi tenang. Tengok orang sebelah cucuk, kan, ya, nampak orang sebelah cucuk, atau balik kejap lagi gang, jumpa orang rumah saja cucuk. Sebab apa ni? Saja cucuk kan, apa, dekat pinggang ni ke? Tengok apa yang keluar daripada mulut kita. Kalau keluar daripada astaghfirullahalazim, Allahu Akbar, itu cerah masa depan. Cerah masa depan. Apa yang keluar daripada mulut kita? Kita ni, Melaka ni lagi 7 hari ni, insya-Allah 5 hari ni Allah uji rakyat Melaka agaknya, kan? InsyaAllah 5 hari yang akan datang ni Allah akan uji kita dengan ujian di bulan puasa. Berapa ramai yang akan lulus dalam ujian tersebut, berapa ramai yang akan gagal dalam ujian tersebut. Sebab apa? Kita tengok puasa kita, kita tengok cara memandu kita, kan? Nampak macam senang, tapi ialah mulai Jumaat depan Melaka mula dah, kan? Mula dah penuh dah, sibuk dah, orang dah mula bercuti, budak-budak sekolah dah mula bercuti. Kita tengok ketika mana kita nak ke hulu ke hilir, kita mampu sabar ketika itu atau kita telah mengambil hak orang lain. Ambil hak orang, hukumnya zalim pada orang. Macam mana nak kita nak balas balik kalau dosa yang kita buat pada orang? Kena minta maaf dengan orang tu. Takkan nak berhenti kereta tepi nak minta maaf.
Kan? Macam mana? Ataupun berhenti tingkap tepi, buka tu, minta maaf saya tumpang lalu, minta maaf saya tumpang lalu, saya nak cepat sikit nak ambil anak, nanti lambat, nanti asrama dah tutup. Kita tengok memandu macam mana, kan? Berebut-rebut ke orang, horn sana, horn sini, langgar sana, langgar sini, traffic light semua langgar. Ketika itu puasanya macam mana? Ini Allah nak uji dalam puasa. Sebab puasa ni dia bukan hanya menahan diri daripada lapar dan dahaga, menahan seluruh panca indera. Seluruh panca indera. Pergi bazar Ramadan, alhamdulillah, Allah masih rezekikan saya. Dah masuk hari yang ke-21, kan? Hari yang ke-22, Allah masih lagi merezekikan saya, tak jejak lagi bazar Ramadan. Bukan nak menafikan hak peniaga-peniaga, boleh pergilah beli, bantu peniaga-peniaga, kan? Kadang bukan nak beli kuih tu sangat, tapi sebab nak bantu kawan yang berniaga, jiran kita berniaga. Nak makan kuih tu ke? Tak ada. Tak adalah nak makan sangat, tapi sian tengok, kan? Dah 2 tahun dia tak dapat berniaga, nak bantu ni. Tetapi ketika mana kita berjalan di bazar Ramadan, di sana ada suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang lelaki, tundukkan pandangan. Kalau tak mampu tundukkan pandangan, sebab kita nampak maksiat depan mata, sampai keluar viral. Ada baru-baru ni video keluar, viral video keluar, kan? Anak muda tu dekat dalam pasar raya, dia kena beratur kambing panjang, depan dia semua perempuan. Lepas tu perempuan pula dengan tak menutup aurat dengan sempurna, memakai baju yang ketat, dia ambil video tu, dia buat dalam TikTok, tak silap saya. Dia ambil video tu, dia kata, wahai wanita-wanita di luar sana, sayangilah kami lelaki-lelaki ini, dia kata. Kami berpuasa, janganlah sebab kerana kamu luput pahala puasa kami. Kemudian apa agaknya jawab komen kat dalam tu semua? Wahai lelaki-lelaki di luar sana, kami pun berpuasa. Kan Al-Quran sebut, tundukkanlah pandangan kamu apabila melihat wanita. Dia jawab pula tu, orang perempuan. Saya kena baca, ya Allah, kan? Dia tak nak ngaku kalah dengan perempuan, jangan. Dia takkan ngaku kalah. Minta maaf ibu-ibu, kan? Tapi betul lah tu. Sebab itu sebagaimana yang disuruh dalam Al-Quran. Mana pergi bazar Ramadan tunduk je, kan? Ini nampak tunduk. Sebenarnya boleh bagi penganjur-penganjur bazar Ramadan, saya boleh cadangkan tahun depan untuk anjurkan bazar Ramadan, pastikan semua peniaga memakai pakaian dengan elok, sopan. Sebab apa? Bukan sekadar tutup kepala itu satu tuntutan daripada kesihatan, kan? Orang yang nak serve makanan, dia kena tutup kepala dia sebenarnya, kan? Jadi alang-alang bulan Ramadan ni, daripada tutup kepala tu togel nampak leher, jadi pakailah tudung dengan pakai tudung dengan sempurna. Jadi siapa-siapa yang pergi bazar Ramadan tu, pada mereka ada 3 hak. Pada mereka ada 3 hak yang kena ditunaikan. Jadi alhamdulillah saya tak pergi bazar Ramadan. Bazar Ramadan dekat tempat saya, MITC tu lagi besar. Pun jurutankuasa tanya, imam tak pergi? Alhamdulillah, belum lagi saya tu. Tapi memang dah lama sangat saya tak pergi bazar Ramadan. Dah lama sangat. Saya rasa dah lebih daripada 10 tahun, kan? Jadi bila pergi bazar Ramadan ni, apa haknya nak kena ditunaikan? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, nampak maksiat kena tegur. Wa tu'minuna billah, peringatkan orang supaya beriman kepada Allah. Itu 3 hak yang kena ditunaikan, kan? Bagi yang pergi bazar Ramadan lah. Kalau ada yang berniaga sebelah-sebelah tu, kan, ingat-ingatkanlah kepada seluruh. Sebab kita sayang dia, kita tegur dengan hikmah. Tegurlah dengan hikmah, dengan baik, kan? Kata, kalau tutup aurat, insya-Allah kot, kan, kita jaga hak dengan Allah, Allah akan beri kita rezeki lebih lagi. Sebab kita jaga hak dengan Allah, jadi hak dengan manusia ni akan datang, kan? Jadi di 10 malam yang akhir ini, rugilah kalau malam tadi kita bangkit sahur pukul 5 pun kita masih berat lagi nak menunaikan solat 2 rakaat. Lambat lagi azan dengan lambat. Dekat pukul 6 baru nak azan. Pukul 5 sampai pukul 6 tu ada 1 jam. Kalau sembahyang 2 rakaat, baru berapa minit lah sangat, kan? Baru berapa minit sangat. Nak tahu iman kita tebal mana, ketika mana kita bangkit sahur, kita masih mampu tak untuk menunaikan solat 2 rakaat.
2 rakaat je. Tahajud 2 rakaat. Cukup. Jangan paksa lebih. Mulakan dengan 2 rakaat. Sebab apa? Ibadah yang baik, kan? Ibadah yang paling baik adalah apabila dilakukan, dibuat secara berterusan. Janganlah hari ni bantai 8, besok tinggal 2. Hari ni rajin dia pergi semayang kat masjid negeri 20 rakaat. Besok tak nak dah. Apa pasal tak pergi? Imam besar baca bukan main panjang lagi. Lebih baik semayang kat Ar-Rawdah 8 rakaat je. Cepat habis. Kan? Sedangkan kan, ada hadis yang mana hadis menyebutkan bahawa solatlah kita dengan imam itu sampai habis, sampai selesai. Nescaya kita akan dapat solat seperti ibadah di sepanjang malam. Kan? Maknanya kena tunggu sampai imam selesai, sampai imam habis. Jangan imam buat 20, dia buat 8. Jadi kalau 8, selesaikan sampai 8. Kalau yang 20 tu selesaikan sampai 20. Kan? Jadi di 10 yang akhir ini kita kena gandakan lagi amali ibadah kita. Kerana Allah nak bagi ni, Allah nak bagi. Baru semalam saya dijemput qiyam. Tak boleh tolak dah. Kan? Saya tolak banyak dah, saya tolak. Qiyam-qiyam semua saya tolak sebab tak ada suara. Kan? Jadi saya dijemput di Sungai Putat. Saya bagi nasihat. Kan? Saya kata dalam kesihatan, ya Allah pun uji saya juga kan. Yang lepas dalam Ramadan, mudah-mudahan kan ada kesihatan yang baik, kita dapat berpuasa, kita dapat menunaikan solat di malam hari. Jadi malam tadi pukul 8.30, masjid Sungai Putat tu, di tanah perkuburan Sungai Putat pun ada satu jenazah dimasukkan, meninggal juga sebab Covid. Saya kata kita baru bercakap tentang Covid ni lagi kan dalam kuliah, tapi masih lagi ada yang meninggal kan. Maknanya kita tak pasti bila kita akan pergi. Yang dah kena Covid tahulah kan peritnya macam mana kan. Saya bila menguruskan jenazah, saya tengok setiap jenazah, saya bersihkan setiap jenazah. Tapi bila kena pada diri sendiri, sampaikan kahak yang keluar tu, saya kata ya Allah, inilah beratnya yang ditanggung oleh mereka-mereka yang dah uzur kan. Agaknya sampaikan keluar semua kan. Tuan-tuan, kalau tengok jenazah Covid, tengok mula-mula memang boleh lemah tuan-tuan, lemah kepala lutut. Suami tengok isteri nangis jatuh terduduk, isteri tengok suami lagi pengsan pun ada, anak tengok mak ayah kan. Jadi semuanya, jadi memang kita nakkan jenazah tu kita sempurnakan dalam keadaan yang sempurna, cantik kan. Dia tengok dah siap pakai telekung, yang ayahnya siap dah kita lilitkan serban ke kan. Jadi dalam keadaan yang cantik. Tapi kalau tengok mula-mula tu, memanglah dia akan keluar semua. Itulah yang kita rasa, memang kita rasa dia sesak kan. Jadi elok dengan kita sekarang ni, kiri kanan kita ada orang yang kita pandang ada bersama kita. Mungkin petang ni dah tak ada, besok tak jumpa dah, apatah lagi Ramadan akan datang. Belum tentu kita akan bersama. Mati itu pasti. Tapi apa yang kita nak bawa bila kita mati? Ni Allah nak bagi, ni 10 yang akhir ni Allah nak bagi. Hatta kita membersihkan jalan, membersihkan laluan daripada tempat orang lalu pun adalah sekecil-kecil iman. Mengalihkan sesuatu di jalan kan, yang menghalang laluan orang ramai, sekecil-kecil iman. Kalau itu pun kita buat di bulan Ramadan, Allah berikan ganjaran berpuluh kali ganda. Apatah lagi menghidupkan Ramadan dengan membaca Al-Quran, bertadarus kan. Bacalah Al-Quran di bulan Ramadan kan, sebab Allah akan gandakan lagi pahala bacaan kita. Kita baca, kalau kita baca Al-Quran dalam keadaan yang biasa, orang yang boleh membaca Al-Quran, padanya satu pahala je, satu pahala kebajikannya. Tapi orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan gagap, wa yatala'la, baca Al-Quran dalam keadaan gagap kan, wallazina yabituna li rabbihim sujada, dalam keadaan gagap.
Mereka ini yang baca Al-Quran dalam keadaan gagap ni, Allah nak bagikan dengan dua kebajikan. Satu, ganjaran membaca Al-Quran. Yang kedua, ganjaran kesungguhan mereka untuk membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan digandakan lagi, diganda sampai 70 kali ganda. Tak nak ke? Pahala paling senang yang direbut di bulan Ramadan daripada masa dibazirkan dengan hanya bercakap-cakap kosong. Di 10 malam akhir ini, bangkitlah. Kerana sunnah Nabi SAW, di 10 malam akhir ini, Nabi jauhkan diri Nabi daripada tempat tidur. Cukup-cukuplah kita tidur dalam aircon tu dekat bilik kita. Buat macam saya, senang nak bangun, tidur je dekat kapet kat depan. Kan? Tidur je dekat kapet kat depan tu. Tidurlah, biar berlantaskan. Biarlah kita dalam hidup kita ni, kita tidak merasai sunnah, tidak mengamalkan sunnah. Bila bulan Ramadan ni kita nak mengamalkan dengan tidur beralaskan lengan kita, sebelah lambung kanan kita, tidur. InsyaAllah mudah kita bangun. Sebab apa? Rasa sakit sebelah kanan. Dia rasa tak selesa, jadi bangun. Jadi bila dah dibangun tu, yang kejutkan kita tu, ada orang bila dia terlampau letih, dia tidur, sedar-sedar tak sahur, betul tak? Takdir Allah, dia tak sahur sebab dia dah terlalu nikmat dengan tidurnya. Tapi ada orang yang tidurnya terjaga, sikit-sikit terjaga. Itu sebenarnya rezeki Allah untuk dia. Kalau bulan Ramadan dia boleh buat macam tu, terjaga. Bila dah terjaga, bangkit daripada tidur tu, pergilah ambil wudu, kan? Ambil wudu, solat 2 rakaat, baca Al-Quran ataupun berzikir. Ibu-ibu, apa zikir yang boleh menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalimatan hafifatan, kan? Iaitu 2 kalimah yang lembut di bibir, tetapi saqilatan fil mizan. Dia memberatkan timbangan mizan kita. Apa kalimahnya? Apa zikirnya? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ibu-ibu malam-malam bangun, ibu-ibu memang saya tahu, kan? 10 akhir ini dengan persiapan rumah, nak cantikkan, dengan nak buat kuih, nak siapkan untuk dimakan apa semua, kan? Jadi biarlah apa yang kita buat itu tidak melupakan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil buat kuih pun sambil boleh berzikir. Kalau boleh buat kuih sambil boleh baca Quran, lagi handal. Paling tidak kita berzikir subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Waktu kita sihat ni, cuba ucap semua, boleh ucap. Waktu kita sakit, waktu kita terbaring, mampu tak kita ucapkan? Berapa ramai yang di luar sana, kami di Berjabatan Agama masih lagi pergi buat dakwah di hospital, dalam keadaan sakit masih lagi meninggalkan solat. Na'udzubillahi min zalik. Dalam keadaan sakit, Allah uji dengan sakit, tinggalkan solat. Pakcik boleh bangun? Boleh. Pakcik dah semayang? Belum lah pula. Pakcik dah tengok WhatsApp? Dah. Dalam sakit mampu untuk tengok WhatsApp, mampu tengok Facebook. Tapi dalam sakit masih lagi culas untuk solat. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Tak mampu baring, kelipan mata. Tak mampu kelipan mata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Jadi Allah uji kita dengan sakit pun kita masih kena solat. Melainkan gugur kefarduan solat, kata masuk waktu zuhur, kita tak kenal isteri kita, kita tak kenal mak ayah kita, tak kenal anak-anak kita. Anak datang pun kita takut, tak kenal orang. Kalau sampai jadi macam tu, tak waras, gugur padanya kefarduan solat. Kali belum masuk asar, buka balik suis dia. Sayang, apa jadi ke abang ni tadi? Belum asar lagi ni, kan? Maka ketika itu pun, walaupun dengan tempoh masa yang sedikit tu, wajib untuk dia menunaikan solat. Nampak tak? Solat. Jadi apatah lagi di akhir Ramadan ini, kan? Sebagaimana
saya memetik ayat dalam surah Al-Furqan, ayat yang ke-63, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah itu, hamba-hamba Allah, Allah yang Maha Pemurah. Allah berikan kita Ramadan, Allah berikan kita nyawa di bulan Ramadan. 40 tahun kita merasai Ramadan, 50 tahun kita merasai Ramadan, kan? Jadi dalam ayat ini, hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah itu siapa mereka ini? Mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Hamba Allah yang disebutkan dalam surah Al-Furqan, surah yang diturunkan di Mekah, mengandungi 77 ayat. Dalam surah ini pada awalnya adalah untuk menepis segala dakwaan, segala kata-kata nista, kata-kata keji, tomahan yang diberikan oleh kaum musyrikin Mekah. Dia tuduh Nabi SAW sebagai sihir. Nabi terkena sihir ni, dan Nabi ni mensihirkan orang ni. Sebab apa? Nak bagi tahu kepada kita umat Nabi SAW, kita ni dalam hebat kita, sebenarnya umat ataupun kaum musyrikin yang hidup ketika zaman Nabi itu lebih hebat. Kerana apa? Mereka berniaga, perniagaan mereka sehingga sampai ke Syam. Perniagaan mereka sampai ke Afrika, sampai ke Rom. Kita berniaga setakat mana? Sini je, dalam kawasan sini. Paling tidak pun dalam kawasan sebelah kita, negeri sebelah kita, kan? Mereka ini bijaksana, cendekiawan, kan? Mereka ini, bayangkan syair-syair mereka hebat-hebat. Semuanya boleh bercakap dengan elok, menguasai syair, boleh menarik hati semua orang. Tetapi dalam kebijaksanaan yang Allah beri kepada mereka, mereka telah mensyirikkan Allah dengan perbuatan amal ibadah yang khurafat. Handal mereka, bijaksana semua, tetapi menyekutukan Allah. Mereka menunaikan tawaf di Baitullah, tapi tawaf mereka menyembah patung-patung yang berada di sekeliling Kaabah. Pandai-pandai pula buat Tuhan yang lain. Mereka percaya kepada kahin-kahin, tukang sihir. Sihir waktu tu memang begitu meluas. Nak berniaga mungkin pakai sihir, nak lariskan perniagaan pakai sihir, nak pergi berjuang pakai sihir. Mereka menzalimi sesama mereka. Bangsa ditindas, anak-anak perempuan dibunuh sebab kerana tak nak menanggung malu. Mereka mengamalkan penghidupan yang tidak berlandaskan syariat yang sebenar. Lalu Allah utuskan di kalangan mereka seorang kekasih, Rasulullah SAW, yang mana Allah utuskan Nabi adalah seorang yang buta huruf. Pada usia Nabi, ketika Nabi menyampaikan dakwah risalah Islam, ketika Nabi berusia 40 tahun, Nabi seorang yang buta huruf. Kalau Nabi seorang bijaksana, maka akan jatuhlah dakwaan bahawa tak heranlah kalau Muhammad boleh baca ayat-ayat yang begitu cantik, indah-indah. Dia memang bagus, peksa dia straight A, kan? Tapi tidak. Allah pilih dari kalangan mereka seorang Nabi. Nabi itu buta huruf. Lalu Nabi diajar oleh perantaranya malaikat Jibril, kan? Jadi mereka pada ketika itu mereka kata pada Nabi, telah dibuktikan dengan bulan terbelah pun dia tak percaya juga. Sihir, dia cakap Nabi. Nabi ni tengah mengamalkan sihir. Jangan dengar cakap-cakap dia ni. Ini semua apa yang diucapkan dia, kalimah-kalimah sihir. Nabi menyampaikan risalah dakwahnya, Nabi ditolak, kan? Kita tadabbur, kalau kita tadabbur
ayat dalam surah Al-Furqan daripada awal, kita baca dialog di antara Nabi dengan kaumnya, menjawab segala tuhmahan-tuhmahan mereka. Lalu dalam ayat ini di penghujungnya, ayat 63 lah Allah terangkan hamba-hamba Allah ini, kan, yang mana mereka bila berjalan ini, mereka tidak berjalan dengan membangga diri. Mereka berjalan dengan rendah hati. Dengan kekuasaan yang mereka ada pun masih lagi hormatkan orang, tidak menunjukkan kekuasaan mereka. Akulah yang telah dilantik sebagai YB kawasan, jadi aku nak jalan, korang semua jangan jalan ke tepi. Kan? Mereka tidak membangga diri. Bahkan hidup, kan, dengan orang, ketika berjumpa dengan orang lain, mereka akan memberikan salam, membawa maksud yang apa? Iaitu mereka tidak akan sesekali menyakiti saudara mereka. Itulah adalah hamba Allah. Kan? Dan seterusnya, wallazina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Iaitu siapa di hamba-hamba Allah ini di 10 malam yang terakhir ini, jadilah kita dari kalangan orang-orang yang menghabiskan waktu malam, kata Allah dalam ayat 64. Menghidupkan malam-malam 10 yang terakhir ini untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Setiap apa yang kita buat, ibadah ini dia tidak khusus kepada solat sahaja. Kita bangkit, dalam kita bangkit, kita pasang langsi macam saya cakap tadi, tukar langsi tadi, sambil kita mengucapkan Allah, 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 Subhanallah, 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 dengan zikir saja, mengingat Allah. Kan? Apa sahaja yang dibuatlah tidak melalaikan kita daripada mengingati Allah, itu dikira sebagai ibadah. Kan? Yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Allah dengan bersujud dan berdiri. Yang solat dah. Yang mengingati Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring pun ingat Allah. Kan? Dan seterusnya dalam ayat yang seterusnya, wallazina yaquluna rabbana srif 'anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Pada ayat 65, kan, Allah SWT sebut, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, bangkitlah pada 10 malam, bacalah doa rabbana srif 'anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Sebab apa Allah sebut hamba-hamba Allah ini, mereka yang pada 10 malam akhir ni, mereka bangkit, sujud, solat, kemudian mereka minta ampun dengan Allah. Rabbana srif 'anna azab jahannam, minta ampun ya Allah, jauhkanlah azab neraka jahannam daripada kami. Itulah juga yang Nabi ajar. Di 10 malam akhir, kata Nabi, ada satu malam yang dipanggil malam Lailatul Qadar. Ketika Nabi bercakap dengan sahabat, Nabi bercakap dengan Sayyidatina Aisyah, lalu ditanya oleh isteri Nabi yang dicintai, Be, kalau jumpa dengan Lailatul Qadar ni, apa nak buat? Nak buat apa? Kan? Nak buat apa ni kalau jumpa dengan Lailatul Qadar ni? Kan? Lalu Nabi kata, ucapkanlah, bacakanlah. Itulah doa yang diajar oleh Nabi. Perbanyakkan membaca doa di 10 malam akhir, kan? Apa doa dia? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ibu-ibu buat kuih ke, buat apa persiapan pun, lazimi lidah itu dengan sentiasa mengucapkan doa ini. Tak apa, ditakdirkan dalam kita tu, kan? Sebab apa? Apa doa tu? Supaya, ya Allah, Engkau ni yang Maha Pengampun, maka ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Supaya dalam keadaan kita tengah buat persiapan tu, kita masih ingat Allah, kita mengucapkan doa ini. Takdir Allah sebenarnya kita sedang melalui Lailatul Qadar. Bila disebut Lailah ini, maknanya sepanjang malam, bermula daripada terbenamnya matahari sehingga terbitnya fajar. Ketika itu, jangan duk sibuk waktu tu, skip sembahyang tarawih, pergi bazar Ramadan Kelibang.
Rugi. Rugi. Sanggup dia skip terawih. Terawih ni 30 hari je dalam sebulan. Kalau nasib-nasib nampak anak bulannya hari Ahad, Isnin dah raya. Kan? Isnin dah raya dah. Duk, kalau nak buat persiapan raya Selasa, masin dalam mulutnya. Isnin raya, menggelupur semua. Jadi, biarlah kita minta ampun dengan Allah. Jauhkanlah kami daripada azab neraka Jahannam, kerana sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Kan? Dan seterusnya Allah sebut dalam ayat seterusnya, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Tak nak kita masuk neraka Allah. Tak nak kita. Tapi bagaimana usaha kita untuk Ramadan ini? Bagaimana usaha kita? Yang mana Allah dah janjikan. Allah tak pernah berubah janji Allah. Allah bukan macam manusia. Bila dia naik jadi kerajaan, dia boleh lupa. Manifesto ni bukan kitab suci, kan? Makna boleh diabai-abaikan. Tak ada. Janji Allah tu satu janji yang pasti, nak dibebaskan kita semua daripada api neraka. Manusia dia kalau berjanji, dia boleh lupa. Bulan depan aku bayar lah, bulan depan aku bayar. Ambil, masuk bulan depan pun tak nampak-nampak juga. Alah, insyaAllah nanti dah keluar 10,000 tu, abang bayarlah zakat tu. Lepas tu orang rumah tanya, hujung Ramadan dah raya, orang rumah tanya, bang, zakat KWSP dah bayar bang? Allah, tak bayar lagi ya? 10,000 dapat keluarkan, bagi orang yang dapat keluarkan KWSP. Hak orang lain ada dalam tu RM250 je. Kita nak pilih 250 ke kita nak pilih 10,000? Mestilah kita nak jumlah yang besar. Tapi RM250 tu nilai yang kecil je sebenarnya. Jadi jangan berkira-kira. Kalau yang boleh keluar 10,000 tu, tunaikan dulu zakat. Sebab zakat itu wajib. Tunaikan dulu zakat. Nescaya Allah akan sucikan harta kita, Allah akan sucikan jiwa kita. Kita tunaikan hak orang, kita dah bagikan, kan? Maka insya-Allah bila kita jaga hubungan dengan Allah SWT ni, Allah akan permudahkan segala urusan kita di dunia. Dan seterusnya dalam ayat seterusnya, wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Allah sebut, dan termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah ini, orang-orang yang apabila menafkahkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kedekut di antara keduanya secara wajar. Bagi orang yang pergi bazar Ramadan, kalau pergi bazar Ramadan sampai bawa balik lebih daripada 5 plastik tu, istighfar. Kalau pergi bazar Ramadan bawa balik sampai lebih daripada 5 plastik, istighfar. Sebab rasanya 5 plastik yang dibawa balik tu belum tentu lagi selepas daripada berbuka boleh habis 5 plastik tu. Masuk moreh pun tak habis lagi. Silap-silap bersahur pun tak habis 5 plastik tu. Jadi bila tengok tu kan, dalam kita nak mengharungi 10 akhir ini, perbanyakkanlah untuk memberi dan memberi. Kerana apa? Kerana tuan-tuan, disebutkan dalam Al-Quran, hamba Allah apabila ditarikkan nyawanya, kan, apa yang dia minta dengan Allah? Dia minta dengan Allah, hidupkan aku walau sesaat. Hidupkan aku walau sesaat. 1 saat, dah habis dah. Tapi dia minta dengan Allah, hidupkan aku. Dia nak buat apa? Apa yang dia minta untuk sesaat itu? Dia nak keluarkan 100,000 daripada akaun dia tu. Dia nak terus tanda tangan, bagikan kepada semua orang. Sedekahkan kepada siapa-siapa je lah, ahli keluarga ke, anak yatim ke, fuqara ke, orang miskin ke. Dalam sesaat tu kalau dia boleh sign, dia boleh bangkit dan dia boleh sign, dia sign terus, keluar semua 100,000. Sebab apa? Ketika itu tiada guna lagi penyesalan untuknya. Baru dia tahu hartanya yang ditinggalkan itu tak dapat memberi manfaat sedikit pun.
Rugilah dia ketika hidupnya harta tidak digunakan dengan sebaiknya untuk dia bersedekah. Kalau dibaca tentang ayat-ayat mengeluarkan harta kita, Allah tak suruh keluarkan 100% harta kita. Kalau 100,000 dalam bank tu, sebahagian sahaja. Sebahagian itu bahagikan dengan kalau kita ikut pada pembahagian asnaf lah, ada 7 lagi. Bagikan pada 7 bahagian. Maka dapat orang ni sikit, dapat orang ni sikit, dapat orang ni sikit. Kan? Dan kalau ikut keutamaan dalam bersedekah, dalam nak memberi, keutamaannya adalah kepada qarabah, pada ahli keluarga dulu. Tengok ahli keluarga kita kalau ada yang tak senang, kan? Bantu dulu ahli keluarga, adik-beradik, isteri, anak-anak ni dah puasa, nak pakai baju raya lawa-lawa. Jangan kita nafikan hak mereka untuk memakai baju baru. Belikanlah baju yang cantik-cantik bagi anak-anak pakai cantik-cantik. Sebab apa? Memakai pakaian baru di pagi raya juga merupakan satu sunnah. Pakai cantik-cantik. Kan? Sebelum keluar sembahyang hari raya, sunat makan dulu. Sunnah, makan dulu, mandi, pakai baju cantik-cantik, makan. Jangan pergi sembahyang tak makan. Makan dulu baru pergi sembahyang, kan? Lepas tu kalau pergi lalu siantan 3, kan? Pergi lalu siantan 3, balik ikut siantan 5. Kan? Sunnah, kan? Balik ikut siantan belakang. Bang, dah kenapa bang? Pusing bang. Sebab ni satu sunnah. Pergi semayang jalan lain, balik jalan lain. Tapi jangan pergi rumah lain, kan? Dia rupanya orang siantan ada satu dekat siantan 3, satu dekat siantan 5, kan? Allahu Akbar. Dan seterusnya tuan-tuan, disebut wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtulun an-nafs allati harramallahu illa bil haqq wala yaznun wa man yaf'al zalika yalqa asama. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Ketika kita dalam keadaan sihat, kita ingat Allah. Ketika kita sakit, kita pergi jumpa Tok Bomo. Sebab apa? Bomo tu kata dia boleh keluarkan biji batu dalam badan kita. Pun duk kena tipu tak sedar-sedar lagi. Dah keluar pun sakit kat lagi. Lepas sebulan pergi jumpa lagi, kan? Tu itu kata dah keluar. Ni rasa sakit gitu. Sekejap atuk scan jap. Oh ada lagi, kan? Mana? Bila kita diuji dengan sakit saja pun kita terus saja percaya kepada benda-benda yang tak boleh diterima oleh akal. Dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT. Kita sama-sama kaum muslimin. Baru ni kalau saya baca juga, kan, kadang-kadang apa dia rajin di share-nya. Yang baru ni 500 lebih tahanan lari daripada pusat depo tahanan kan, 500 lebih kan. Kalau baca komen dalam tu, la ilaha illallah, tak puasa ke ni semua ni? Tak puasa ke? Hantarlah balik, menyusahkan orang, kan? Tahu tak siapa mereka-mereka itu? Mereka-mereka ini pemegang kad UHNCR. Mereka ini pelarian. Mereka ni bukan orang kafir. Mereka ni orang Islam. Yang mana mereka ini di negara mereka di Myanmar, mereka ini dibantai pembantaian etnik. Kalau orang tak boleh tolong, kerajaan kita tolong, kerajaan dimarahnya. Sebab apa? Sebab orang Myanmar dikatanya kalau belah sana, dia orang ni meniaga sampai kita tak boleh meniaga. Habis tu dah dia orang memang rajin meniaga. Dia rasa tu je dia boleh buat. Dia pergi ambil bekalan dekat Haji Musa, dia pun jual dengan harga RM5. Yang kawan tu, orang sebelah ni, kan, orang tempatan tu dia jual dengan harga RM7. Dah awak nak untung lebih-lebih, kawan tu jual untung sikit dia, yang penting dia dapat untung sikit, RM5. Lepas tu awak marahkan pasal dia pandai meniaga macam tu, lama-lama kedai dia makin besar, orang lagi nak datang. Lepas tu suruh
Dia hantar balik, marahkan mereka ni. Sebab kerana dah terlampau ramai sangat mungkinnya tempat perkumpulan tu, jadi mereka bila ditanya pun juga, sebab apa lagi? Tak tahu. Depan lagi, dia pun lagi. Dia pun tak tahu apa dia buat. Dia tengok orang lari, dia semua lari lah. Dia ingat apa berlaku ke kan? Semua lari, dah lari-lari, lintas highway kan, lintas lebuh raya, 6 terbunuh termasuk kanak-kanak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pun ada juga kalau baca komen padan muka. Siapa semua? Astaghfirullahalazim. Kan yang meninggal tu orang Islam. Mana iman kita? Kita duk, yalah, tak salah kita mendoakan untuk saudara-saudara kita di Palestin. Apa yang kita boleh buat? Memang tak boleh angkat senjata, kita boleh mendoakan untuk mereka. Kan? Denmark ni, Israel, Zionis ni, waktu bulan Ramadan ni, masuk Ramadan dia mesti cek pasal. Kan? Baru-baru ni pun dia cek pasal. Dalam minggu lepas kan, orang tengah semayang dia pergi tembak. Tapi memang itulah, mereka terpaksa hadapi keadaan beribadah dalam keadaan suasana yang huru-hara. Kita beribadah tenang kan? Sepatutnya lagi tenang dalam keadaan aircon yang semua lagi penuh, melimpah-limpah. Ini lagi tenang, bazar Ramadan Kelibang lebih ramai daripada surah Ar-Raudah kan? Rugi. Tarawih kita tinggalkan semata-mata nak pergi bazar Ramadan. Jadi menjaga jiwa, jangan sampai berbunuhan, janganlah kita minta. Di akhir-akhir Ramadan ni ada kes kita baca kat surat khabar, kes suami dia tetap isteri. Sebab apa tetap? Dapat 10,000 tak bagi isteri sikit. Kan? Allahu Akbar. Dan tidak berzina, kan? Menjauhi zina itu bulan Ramadan. Melaka, malu juga. La ilaha illallah. Masuk surat khabar tak? Saya tak tahu masuk surat khabar ke tidak. Tapi ada kes bulan Ramadan dia buat kerja. Kan? Aduh, masak orang Melaka ni. Aduh. Dan barang siapa melakukan itu semua, nescaya dia mendapat hukuman yang berat. Kan? Itu janji daripada Allah, kan? Yudha'afu lahul 'azabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Itu janji Allah. Dan dalam ayat seterusnya, illa Allah sebut, nampak tak? Dalam tadi buat dosa-dosa besar, membunuh, kan? Membunuh jiwa yang merdeka seorang muslim, ataupun melakukan zina, kan? Allah bagi amaran dan saya hukuman yang berat, kan? Dilipat gandakan azab. Dalam ayat seterusnya Allah sebut, kecuali orang-orang yang bertaubat, illa man taba wa amana, dia bertaubat dan kembali beriman kepada Allah. Bila maknanya dia beriman, maknanya dia melaksanakan apa yang diperintahkan dan ditinggalkan apa yang Allah larang. Wa amila amalan salihah, dan dia membuat segala kebajikan, kan? Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allahu akbar. Ayat ini Allah sebut, cantik perumpamaannya, kan? Uslub ayat itu sendiri. Faulaika Allah sebut, tadi Allah bagi amaran-amaran, kemudian Allah pujuk illa dengan perkataan illa, melainkan mantaba, bagi orang yang bertaubat, wa amana, dan kembali beriman, wa amila amalan solihah, dan melakukan amal-amal yang baik, kerja-kerja amal perbuatan yang baik. Faulaika yubaddilu, Allah sebut, maka bagi mereka ini Allah sebut, kan? Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka digantikan kejahatan mereka, Allah gantikan dengan hasanat. Dah buat dosa besar pada Allah ni, dia kembali bertaubat. Kita banyak buat dosa pada Allah. Dengan taubat saja, istighfar, dengan melaksanakan solat sunat taubat, betul-betul minta ampun dengan Allah, syaratnya betul-betul menyesal atas dosa yang kita buat. Yang kedua, kita tak nak ulang dah dosa yang kita buat. Yang ketiga, kita akan menjauhi dosa itu, benci dosa itu terus. Maka Allah akan gantikan, yubaddilu. Dalam ayat Allah ini Allah sebut yubaddilullah, Allah akan gantikan sayyiatihim,
kejahatan yang mereka buat tu tadi Allah gantikan sebagai dengan amal kebajikan, pahala kebajikan. Allahu akbar. Allah nak bagi, Allah nak bagi, Allah nak bagi. Begitu sayangnya Allah pada kita. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah cantik tutup ayat ini. Wa kana Allah ghafurur rahima. Kan? Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan Allah sebut, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan barang siapa bertaubat dan membuat kebaikan, buatlah apa-apa kerja amal-amal soleh, kata Allah, sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kan cantik tutup ayat ini. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kan, dah dekat 7.30 dah, kan. Alhamdulillah kita menginsafilah diri, kan. Kita hidup ni kita tak boleh jamin sampai bila kita akan hidup. Kita tak boleh jamin, tak ada satu jaminan pun bila kita akan terus ni. Jadi saat ketika mana kita masih boleh bernafas ini, kan, hari tu Allah uji dengan sakit Covid sampai tak boleh, betul lah, tak boleh bau apa-apa lah, tak boleh bau, rasa makan tak rasa apa, kan. Masya Allah, betul lah, kan. Ya Allah, hai, ini kita boleh bau, harumnya, nikmat membau tu. Ya Allah, apatah lagi petang-petang bau ayam percik ke, bau martabak ke, kan. Dia cerita buat makan pula, kan. Jadi dengan nikmat yang Allah bagi ni semua, marilah kita kembali kepada Allah. Jadi hamba berikrar, niat. Dengan niat saja yang kita buat, dengan niat Allah dah bagi dah pahala kebajikan. Dengan niat benda baik yang kita nak buat, nak berubah semata-mata kerana Allah, nak kembali dalam keadaan yang baik, yang terbaik kepada Allah. Dengan niat itu saja Allah dah berikan dengan kebaikan. Yang KWSP yang belum lagi tukar kepada akaun syariah, yang terlibat dengan riba, yang semua, yang belum lagi bertukar kepada akaun syariah ni, kan. Mari kita, biar kita biar kita ada niat untuk kita menjauhkan diri kita daripada unsur-unsur riba, kan. Sebab kerana riba ni perlu diperangi, kan. Jadi biarlah kita ada niat, kan. Mudah-mudahan bila kita kembali pada Allah itu, kita telah kembali kepada Allah dalam keadaan yang jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah sebut cantik je, Allah panggil. Dalam Allah marah kita tu, kan. Bagi macam-macam nikmat, kan. Allah pujuk kita. Sebab apa? Orang yang diazab di api neraka ni sebenarnya memang dia zalim pada diri dia. Sebab kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, banyak dah Allah pujuk. Dalam kita masih melakukan dosa pada Allah, Allah pujuk. Kembali pada Allah. Taubatlah kepadaku. Nescaya aku akan ampunkan dosa-dosa semua. Jadi janganlah belagak ego, sombong sampai tak nak minta ampun dengan Allah. Ucapkan istighfar selalu. Duduk sekejap, yang dalam keadaan tenang tu, pagi kan, duduk kat luar tu, jangan masuk rumah sekejap. Cuba fikir, apa dosa yang paling besar kita buat dengan Allah? Cuba fikir. Harta kita bersih tak? Harta yang kita bagi makan anak isteri dalam keadaan bersih tak? Suci tak? Cuba fikir. Istighfar, astagfirullah, berubahlah. Tak nak buat dah benda-benda tu semua, berubah. Allah terima taubat kita. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dimuliakan Allah, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah ataupun yang kurang itu adalah kelemahan diri saya dalam menyampaikan kuliah pada pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.